Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita menyambung lagi kita punya kuliah bulanan kita menggunakan pakai kitab Mazakhirul A'lam bil Hintatil Muslimin karangan Maulana Abu Hasan Abu Ali An-Nadwi, yang mana sebuah kitab yang merangkumkan sejarah, politik, pentadbiran serta pemikiran yang menarik. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, kitab ni secara peribadinya lah, saya melihat umat Islam hari ini di peringkat negara kita ketandusan penulisan yang begini, penulisan yang mengambil kira politik, sejarah serta pemikiran. Telah lama kita ini meninggalkan pemikiran kritikal dalam urusan dalam urusan dakwah dan agama. Saya petik ucapan Allahumma salli ala Muhammad, Profesor Dr. Hafizi Maknor yang dia tolong Palestin punya NGO tu. Dia sebut telah datang satu tahap di mana orang Islam sudah meninggalkan aras gaya berfikir, sudah tidak berkembang lagi pemikiran. Kita hanya menuruti jalan tanpa duduk dan berbincang benda-benda baru, memecahkan tembok-tembok pemikiran, yang akhirnya umat Islam ini menjadi umat yang pengikut tanpa mencetuskan idea-idea yang baru. Walaupun sedih kenyataan tersebut, tetapi kita terpaksa mengakuinya. Hari ini, hari demi hari kita sedang ditinggalkan zaman. Hari demi hari bangkit bangsa-bangsa lain, agama-agama lain sudah berganti meninggalkan kita, dan kita masih lagi duduk mendabik dada mengatakan kita bangsa pilihan, kita umat pilihan. Benar di satu sudut, tetapi kita tak boleh duduk diam dan biarkan masa itu berjalan dan kita terus ditinggalkan ke belakang. Tak boleh. Seharusnya kitalah kena memimpin dunia. Kalau kita baca lah tuan-tuan penulisan lama, kalau tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan berajin baca. Dulu kita ada tokoh-tokoh semisal Rashid Ghanushi, Rashid Ridha, Muhammad Abdu, Malik bin Nabi, tokoh-tokoh yang mempunyai laras pemikiran yang kuat. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Di Indonesia kita ada Pak Agus Salim, tuan-tuan kenal nama tu kan? Presiden Indonesia juga Pak Nasir. Kemudian saya pernah sebut nama ni sebelum ni, pemimpin syarikat Islam yang pertama dahulu, Haji Umar Said Cakro Aminoto. Kalau kita baca penulisan dia tuan-tuan, sebab saya cerita ni, sebab saya baru baca penulisan pemikiran Pak Nasir, Presiden kelima ke keempat Indonesia dulu. Dia yang menggagahkan kesatuan Indonesia. Bila baca penulisan dia dan pemikiran dia, betul ya, sangat tajam lah tuan-tuan. Sebelum naiknya Pak Nasir ni, dialah di masa tu Indonesia sangat bukan kata asobiah jugalah, tapi bukan asobiah terhadap Indonesia, asobiah terhadap kepulauan mereka. Orang Aceh akan kata dia orang Aceh, orang Sumatera akan kata dia orang Sumatera, orang Jawa akan kata dia orang Jawa. Bahkan orang Aceh lah yang sangat tebal keacehan mereka. Kawan saya ramai belajar di Aceh mengatakan, atau ustaz-ustaz kita pun ada mengaji di Aceh, menceritakan orang Aceh ni kalau tanya apa ni orang Indonesia ke? Bukan, kami orang Aceh. Kuat. Tapi bagaimana Pak Nasir punya pemikiran? Nasir, kalau tuan-tuan nak kaji pemikiran dia, tesis di UKM dan Universiti Malaya banyak. Nasir, N-A-T-S-I-R, ejaan dia, Nasir. Pemikiran dia sangat tajam, dan dia berjaya menyatukan kepulauan yang terpisah ini di bawah satu sistem yang sangat menarik. Kalau kita baca sejarah Haji Umar Said Cakro Aminoto, lagi dahsyat. Masa dia menubuhkan syarikat Islam tu, antara syarikat yang awal menaja dia adalah syarikat batik dan syarikat okor, untuk tampung kerajaan syarikat Islam yang dia buat tu. Sekarang dah berkembang macam-macam lah kan, jadi Masyumi dan sebagainya. Tapi hari ni saya boleh katakan kita
kita hampir tidak ada. Ada, kita masih lagi ada. Seperti mana kita ada Profesor Dr. Mahmud Zuhdi, kita masih ada lagi 3-4 orang tokoh. Tetapi wacana itu tak terkedepan. Pengaruh dah tak jadi tak menyeluruh seperti mana pengaruh bicara biasa ini. Saya nak bagi, kenapa saya mulakan dengan mukadimah yang begini, sebab ada perkaitannya dengan apa yang kita nak cerita ni. Saya bagi misalan ni, contoh. Misalan contoh sama no. Saya katakan, bila kita hari ni kan, yang selalu orang Islam, minta maaf sebut, orang akan marah, tapi biarlah, kita banyak berbincang tentang jumpa kalimah Allah dekat kurma, jumpa kalimah Allah kat tembikai. Itu adalah sains, kita jadi macam seronok benda tu. Tapi hakikatnya Islam dia bukan agama sentimen. Dia tak begitu. Sebab kalau saya sebut banyak kali dah, kalau kita jumpa salib dekat tembikai satu hari nanti, takkan masa tu kita nak kata salib betul. Krisis pemikiran ini telah melanda, saya sebut dahulu kan, telah melanda umat Islam pada kurun ke-7 Hijrah, di mana orang Islam telah set dalam kepala, bila pergi dakwah dekat orang bukan Islam, bila orang bukan Islam tanya apa bukti Islam itu betul, mereka sudah tidak menggunakan hujah lagi. Mereka cuma memakai sentimen, iaitu perhatikan dalam sejarah, pernahkah kami kalah perang? Tak pernah kalah perang. Islam never been defeated sejak zaman Khalid Al-Walid lagi. Maka itu bukti Tuhan menolong Islam dan Islam berada di jalan yang benar. Maka mereka masuk Islam. Bila berlaku gerombolan Mongol membakar Baghdad, menghancurkan Syam dan sebagainya, maka memang ada gerakan yang keluar daripada Islam kerana menggunakan sifir, jika menang perang Islam itu benar, kali ini kalah perang mungkin Islam telah salah. Itu bahaya sentimen itu. Sebab tu saya katakan, bila kita rumah terbakar, orang viral kan, ada gambar ulama tak terbakar, Quran tak terbakar, kita katakan tengok macam mana hebatnya Islam ni. Satu segi kita sokong, tapi satu sudut yang lain, itu tak boleh duduk perenggan nombor satu. Dia boleh jadi sokongan lah kan, dia tak boleh jadi hujah. Sebab apa? Saya baru jumpa minggu lepas, sewaktu kebakaran White House pada tahun 1814, dibakar oleh tentera British dalam peristiwa York Battle. Tentera British main bakar White House 1814. Sebab 1812 tentera Amerika pergi bakar bangunan Nepal dulu. Dia sebut sebagai the burning of Washington. Peristiwa tu tindak balas daripada perang Battle of York tu. 1814 dibakar bangunan White House yang ada sekarang tu. Maka dalam banyak benda yang terbakar, gambar George Washington tak terbakar. Itu poin saya tu. Kalau ketika ini kita mengatakan Islam betul sebab gambar beberapa orang tokoh kita tak terbakar, apa kita nak jawab bila gambar George Washington tak terbakar? Adakah masa tu kita nak katakan dia juga adalah Islam, ataupun agama yang dibawa oleh dia tu betul? Sebab itu tak boleh jadi hujah. Boleh jadi sokongan. Bukan kita nak nafi tu, saya tak menafikan karamah wujud, mukjizat wujud, semua wujud, tapi dia tak boleh jadi poin nombor satu. Itu yang saya kata. Hari ini pemikiran kita dah tak bicara sangat. Tuan-tuan percayalah, dekat komen nanti orang akan kata tikai apa? Sebab orang tak berfikir lah. Orang nak tahu emosi dan sentimen. Satu. Yang kedua, tsunami tak masuk masjid. Saya dipahamkan sahabat-sahabat saya yang tabligh menceritakan dekat Aceh masa tu ada gereja yang tak masuk ayat juga. Mungkin ada orang Malaysia kan, ni sahabat saya cerita dia pergi di sana. Bukan kita nak kata benda tu nak merendahkan Islam, tidak, tapi benda tu tak duduk nombor satu. Yang terbaru, COVID-19. Tuan-tuan ingat tak masa COVID mula-mula naik dahulu kat China kan? Masa tu berpusu-pusu kita katakan ini bala Allah Ta'ala bagi kepada orang Cina sebab menghancurkan orang Islam dekat Wuhan kan? Kat mana lah orang Islam kena hantam? China kan? Kat mana? Uyghur tu kan? Bila saya baca tu, saya risau, saya takut adakah sejarah ini akan berulang bila kita claim orang China kena COVID ni sebab dia hancurkan orang Islam. Saya jadi takut. Apakah sejarah ini akan berulang? Sekarang bila mana COVID sedang menyerang negara Islam, kita hari-hari beribu naik. Dan China pula sekarang sedang selamat, sedang tak tahulah sekarang itu baru macam mana. Tapi masa tu kita nak kata apa? Kita pula kena, dia pula serang, dia pula selamat cepat. Sebab tu kita katakan benda ni kena tarik handbrake sat. Bukan kita nak nafi, tapi tak boleh terburu-buru. Sebab akhirnya kita akan berbincang benda-benda yang macam ni ya. Tapi perkara asas kita tak bincang. Baru kita nak masuk bacaan teks ni. Sebab kita kena clear yang tu.
Tapi saya yakin tuan-tuan memang clear dah. Tapi saya sajalah saya cerita juga sebab kuliah kita ini diikuti umum kan. Jadi sebab tu saya cerita juga kerisauan kita itu. Kita bimbang agama ini sudah tidak lagi menjadi agama hujah. Lagi saya akan sampai bab pasal pergaduhan antara Yahudi dan Nasrani, sangat dahsyat. Kita akan skip 1-2 bab pasal kita nak pergi bab yang tu penting. Ya, saya sambung ini, saya cerita ini dulu nah. Malam ni kita masuk kepada bab seterusnya, keadaan agama dan ekonomi Mesir di masa pemerintahan kerajaan Rom Timur. Ya, kita pergi yang tu, kemudian lepas tu dia pergi kepada Utopia dan Eropah. Kita nak skip sikit, kita nak pergi kepada Yahudi tu. Baik. Negeri Mesir yang dulunya dikenali sebagai negeri yang paling subur disebabkan oleh adanya sungai Nil. Namun pada abad ke-7 negeri itu berubah menjadi negeri yang sengsara sekali. Kesengsaraan itu tak lain. Bila dia kata abad ke-7, buku ni dia punya manhaj dia pakai Masihi. Dia bukan pakai Hijrah lah. Itu ke-7 Masihi. Berubah menjadi negeri yang sengsara sekali. Kesengsaraan itu tidak lain dikarenakan oleh agama Kristian dan kerajaan Rom Timur. Kesengsaraan Mesir kerana agama Kristian, itu yang kita takut. Ya, bila agama itu datang ke sesebuah tempat dan bangsa, agama itu merendahkan bangsa itu. Itu yang paling kita takut. Tapi Islam atas kebenarannya, setakat rekod ni, Islam masuk agama mana, bangsa mana pun, Islamlah mengangkat bangsa itu. No, Turki, saya pernah cerita sebelum ni pasal Turkimen. Turks with Iman mengangkat bangsa Turki. Islam mengangkat bangsa Mesir. Islam juga mengangkat bangsa Melayu. Islam mengangkat bangsa Melayu, tuan-tuan. Kalau kita buka manuskrip Jawi lama, kalaulah tidak ada manuskrip, kalaulah tidak datang Islam itu, maka kita tidak ada rekod manuskrip. Kebetulan saya punya kajian saya tentang kitab Jawi punya manuskrip. Saya menelusuri sejarah mereka. Memang Islam itu sangat memberi peranan dalam mengangkat bangsa ini. Sebelumnya kita menggunakan pakai tulisan-tulisan Pahlawa, Rencong, Indragiri dan sebagainya. Penulisan tidak ada. Kemudian bila masuk saja aksara Jawi, aksara Arab ini, dan dijawikan, ditambah huruf ga, apa lagi, nya, pa kan, va. Saya baca sejarah dia, dia ada tokoh 3 orang terawal yang pi ambil ilmu itu buat balik. Dia tokoh ini zaman sebelum Syekh Daud Abdullah Fatani lagi. Ya, tokoh yang awal semisal Syekh Asyad Banjari dan sebagainya, pi ambil ilmu tu buat balik dan lestarikan dengan bahasa Arab, buat sistem penulisan Jawi yang diguna pakai secara masyhur, terutamanya di Aceh, di Melaka, di Kelantan dan di Fatani, di Kedah juga. Dia kata Fatani termasuklah Fatani, Kelantan dan Kedah. Kemudian berkembanglah penulisan kitab Jawi yang sangat banyak. Ya, yang sangat banyak. Kalau tidak kerana ada unsur Islam itu, maka bangsa ini tidak menulis. Bagi Islam mengangkat bangsa ini. Hari ini, tuan-tuan, berapa banyak manuskrip kitab Jawi Melayu lama yang tak diterokakan lagi, tak ditahqiq orang kata, habis lagi, banyak lagi, tuan-tuan. Kalau kita baca tulisan-tulisan Tuan Guru Haji Wan Muhammad Sarir, satu orang tokoh pengkaji tentang ulama silam pondok ni, dia kata berapa banyak lagi kitab-kitab Jawi Melayu yang tersembunyi di rumah-rumah anak-anak cucu mereka, ya, yang ada yang tak awak keluar untuk diterbitkan lagi. Banyak tentang kitab, terutamanya ilmu tauhid, tasawuf dan sebagainya. Hadis ada juga 1-2. Tokoh-tokoh macam Syekh Idris Al-Marbawi yang kitabnya itu dicetak di negara Arab. Kemudian Syekh Zain Al-Fatani, yang mana Khalifah Uthmaniyah yang minta dia untuk cari ulama-ulama Melayu untuk cetakkan buku kitab-kitab Jawi, disebarkan ke Kepulauan Nusantara. Tuan-tuan, berkembang. Berkembang. Maka jadi satu agama ini mengangkat bangsa ini. Sebelumnya bila masuk dia, of course dia ada orang kata cabaran dia lah. Ya, saya membaca penulisan William Shaw, pengkaji di tanah Melayu, tentang amalan khurafat orang Melayu dahulu. Dia tak kata khurafat, dia cuma kata amalan yang mistik. Ya, tentang, saya bagi satu contoh. William Shaw ni dia orang putih, so dia kaji, dia tak katalah siapa syirik, siapa tak syirik. Cuma dia kata menarik tentang amalan invisible, dia kata ghaib, ilmu ghaib yang ada pada bangsa Melayu ni. Dia kata menurut kajian dia pergi ke seluruh Semenanjung. Saya baca artikel ni 1973, terbitan National Museum. Dia kata saya menemui 2 jenis Melayu.
dalam ilmu ghaib ni dia ada banyak lagi. Saya akan kongsikan insya-Allah bulan-bulan depan. Saya kongsi satu. Bisa nak kongsi pasal ghaib ni menarik. Dia kata ada dua jenis pengamalan bangsa ini jadi ghaib, jadi hilang, jadi tak nampak. Satunya dia kata dia perhatikan pada religious man, lelaki-lelaki yang nampak macam beragama. Dia kata mereka juga boleh hilang. Tiba-tiba hilang bila polis British nak cari tak ada dan sebagainya. Dan selalunya dan mereka ini orang-orang diperhatikan, orang tua-tua yang baik-baik. Bila dia pergi kaji, amalan ni pun tidak ada lain hanyalah surah Yasin ayat 9 tu dia kata. Disebut Yasin verse 9. Tak silap saya yang tu kot. Waja'alna min baini aydihim tu kot rasanya kan. Dia kata macam tu. Tapi yang saya menarik, dia tulis di bawah tu, adapun dia kata ayat ini meskipun ayat yang sama dibacakan oleh orang lain, tetapi mujarab dia tak sama. Sebab level of religious itu tak sama. Dia kata not achieve a certain standard of religious man, dia kata. Betul ya, kadang kita baca tak hilang apa kan. Tapi orang itu, tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh yang soleh dahulu ni, bila berhadapan dengan penjajah ke komunis ke apa ke, yang kadang-kadang mereka nak dianiaya, mereka boleh meresap hilang. Bukan hilang lagu benar, mereka masih ada di situ, tetapi orang tak nampak kan. Dia kata memang dia pernah berhadapan dengan orang macam tu, orang Melayu dahulu. Dan kalau religious man, itulah petua mereka. Dan tapi dia tulis di bawah tu, orang biasa kalau baca pun tak jadi, sebab tak sampai standard itu. Orang putih kata begitu. Kemudian kata William Shaw ni, ada golongan kedua yang boleh hilang juga, invisible juga. Dia hilang lagu tu lah, dia ada tapi orang tak nampak dia. Dia kata yang golongan kedua ni dia pergi cari, dia kaji seluruh semenanjung. Rupanya golongan kedua ini dia bertentangan dengan golongan pertama. Kalau golongan pertama itu hilang untuk tujuan yang baik, golongan yang kedua ini hilang untuk tujuan yang jahat. Misalnya dia kata a thief, seorang pencuri yang went into certain house, yang masuk ke sesuatu rumah, seseorang punya rumah, keluar bawa barang curi, tiba-tiba polis tangkap, polis dia standby, maka dia nak hilangkan diri dia, ada amalan dia. Dia kata apa? Disebutlah yang dia kaji, dia interview orang Melayu dulu ni, dia kata pencuri-pencuri ni akan orang kata apa ni, pi ambil satu daun, dia tak sebut daun apa, daun tu dia lipat. Bila dia lipat tu, dia baca potongan ayat Quran yang bercampur-campur. Okay, kemudian dia akan tiup daun tu, dia lipat dan dia akan sandak dia satu telinga dia. Dia kata tak kisah either right or left, daun tu atas telinga, macam orang tok daun tu kot, tok tu. Okay, tapi daun tu kena ikat bagi gelembung. Saya cerita tak apa ni, orang tak boleh tiru sebab dia ada mantra yang kita tak sebut kan. Tutup, tok. Letak atas tu, dia akan baca hari ini bukan Isnin, Isnin ini bukan Selasa, Selasa ini bukan Rabu, dulu itulah. Aku ini aku berlindung di dalam hari-hari, aku minta berlindung dalam hari Kong, dia kata. Maka ghaiblah aku. Apa benda tu dia sebut nama jin, hilang. Selagi mana daun itu tak jatuh ke tanah, selagi itu polis tak nampak dia, ataupun orang kampung yang nak katok dia tak nampak dia. Hari Kong ni maksud dia hari yang tak ada hari. Hari ke-8, orang Melayu dulu kata hari Kong ni hari ke-8. Isnin sampai Ahad, kemudian hari yang ke-8 yang tak ada hari, tu hari Kong. Sebab tu dalam mantra tu dia sumpah kata aku berlindung dalam hari yang Kong, hari Kong. Kita Kong hari ni apa? Tak tahu no, member seseorang Kong tapi ada Kong, ada apa, ada hari Kong Melayu dulu panggil ya. Tapi itu amalan dahulu, maksudnya dia telah bercampur dengan ajaran Hindu Buddha dahulu, ada khurafat dan sebagainya. Bila Islam masuk, dia ada cabaran dia. Tapi malangnya orang putih yang gaji. No, saya pilih yang Mesir teruslah no. Baik. Okey. Di abad ke-7, perdebatan tentang Nabi Isa ni, hakikat Nabi Isa dan falsafah ketuhanan memuncak sehingga menghabiskan daya fikir bangsa Mesir dan memperlemah daya kerja mereka. Sebab duk sibuk berdebat tentang ketuhanannya sampai kerja tak buat. Sedangkan selama di bawah kekuasaan kerajaan Rom Timur, Mesir selalu mengalami penindasan agama dan pemerkosaan politik yang luar biasa. Penindasan yang berlangsung 10 tahun itu benar-benar dirasakan kepahitannya oleh bangsa Mesir, bahkan lebih pahit daripada yang dirasakan oleh bangsa Eropah sewaktu menghadapi masa Inquisition. Ada pengadilan agama dalam di Eropah. Kita baca The Europe Inquisition, menarik contoh tu, yang berjalan bertahun-tahun. Penindasan itu benar-benar telah menyimpang dari rasa perikemanusiaan dan tugas suci yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Selama di bawah kekuasaan Rom Timur itu, sedikit pun Mesir tidak pernah mengecap kebebasan berpolitik, dan selama di bawah pengaruh agama Kristian, sedikit pun Mesir tidak pernah mengecap kebebasan berfikir. Itu poin menarik. Di bawah pemerintahan Rom,
Rom Timur ni bangsa Arab juga, ya. Depa ini tak boleh ada kebebasan politik masa aktiviti ni, dan depa juga tak boleh ada kebebasan berfikir. Bila datang Kristian ke tempat depa, dipaksa mereka tu masuk Kristian. Saya tak pasti jalan ini ditulis ataupun tidak, tapi dipaksa depa terima Kristian secara paksa, yang akhirnya agama yang depa terima itu menyebabkan depa lagi jadi jumud. Mereka cuma hidup hari-hari berbahas tentang ketuhanan dan sebagainya. Seperti mana yang pernah berlaku polemik ini terhadap Islam kurun ke-5, kurun ke-6 Hijrah dahulu, zaman Al-Imam Al-Ghazali, yang Imam Ghazali menyelesaikan masalah ini sebenarnya. Ada juga imam-imam yang lain, tapi tokohnya adalah Imam Ghazali yang tolong settlekan masalah polemik tentang sembang pasal Tuhan boleh buat ada Tuhan yang lain yang serupa macam dia. Tuhan boleh buat ada batu berat yang Tuhan sendiri tak boleh angkat. Orang bincang macam tu kan. Akhirnya Imam Ghazali dengan karya dia Munqis min ad-dalal tu, saya rasa dia dah diterjemahkan bahasa Indonesia. Menarik untuk dikritik pokok ini. Okey, antara Tuhan nak pi kepada kita, dia panggil apa? Apa jadi masa tu? Oh, dalam sangat tuan-tuan. Okey, penyakit ini kita warisi daripada apa? Falsafah inilah. Okey, yang main daripada orang-orang Eropah yang suka berfalsafah, yang perbincangan yang tinggi sangat, yang kadang-kadang dia pun tak faham. Ya. Hari ni anak-anak muda kita banyak suka bab-bab ni, cakap ayat sedap. Oh, ni benda dalam, benda ni ada. Ayat tu memang sedap, kan? Tapi bila kita fikir 2-3 kali, dia nak abang apa sebenarnya ni? Saya ada satu orang sahabat, dia budak muda. Saya yakin dia tengok video ni, dia main cerita kat saya. Budak ni budak biasa. Orang kebanyakan, tapi bila main satu peringkat umur ni, dia rasa dia nak berhijrah, dia kata. Jadi dia kata antara buku yang awal yang dia baca adalah buku Ustaz Dusuki tentang alam barzakh. Kemudian dia baca tentang syurga dan neraka, 3-4 tokoh. Dia kata dia seronok. Maka budak muda, dia banyak kongsikan dekat dia punya IG, dekat dia punya status WhatsApp tentang syurga, tentang neraka. Kemudian dia, alah tuan-tuan, orang baru berhijrah ni kadang-kadang memang macam tu kan. Saya dia post dekat status, aku buat semua ni kerana Allah Ta'ala. Biasa kita bagi ruang. Sebab orang baru berhijrah ni memang dia ada fasa yang kita katakan euforia tu kan, transition tu, ya. Memang kita kebanyakan macam tu. Kita tengah duk boleh nak jadi baik, orang kata apa, fasa awal-awal tu kita akan agak kerah lah, agak macam baik gila punya, melawak pun tak boleh. Lepas tu baru kita akan dia okey balik. Okey. Jadi tuan-tuan, dia pun dalam fasa tu, saya perasan. Maka ada satu orang ni, pemuda juga yang dalam hidup agama ni yang dah lama tu, dia main hantam kawan ni. Dia kata, hang duk sembang apa kerana Allah Ta'ala? Hang tulis ni kerana Allah Ta'ala ke kerana diri hang? Hakikat diri hang ni hang tak kenal. Hang kena kenal diri hang dulu, lepas tu dia pergi berbahasa macam tu, ya? Budak ni jadi pening, dia tak, ada ke perbahasan macam ni? Pasal budak baru, bukan baru masuk Islam, baru hijrah, dia terkejut. Hang diri hang pun tak kenal. Siapa mempergerakkan tangan hang? Tangan hang ni tangan hang sendiri ke tangan Tuhan ke? Dua lagu tu saya baca, dia tunjuk kat saya. Lepas tu hang duk cerita pasal syurga. Apa artinya syurga? Hang tak kenal Tuhan. Lebih baik hang masuk neraka. Kalau hang duduk masuk neraka tu dengan Tuhan, lagi nikmat daripada duduk syurga. Kalau hang duduk syurga tak ada Tuhan, dia tuan-tuan. Untuk orang yang dah mengaji lama ni, mungkin dia rasa aku boleh faham kot, mungkin maksud dia nak bagi tahu kena kenal Allah Ta'ala. Tapi untuk orang yang baru hijrah, macam mana hang kata lebih baik masuk neraka? Kan? Lebih baik masuk neraka bersama Tuhan daripada hang duk syurga, hang tak kenal Tuhan. Hang kena kenal hakikat diri hang. Adakah kalau berjalan hang kau berjalan, Tuhan kau berjalankan Tuhan. Hang makan tu hang makan kau, Tuhan kau makan tu. Tuan-tuan, panjang. Saya kata Allahu Akbar. Penyakit ni tuan-tuan, bukan berlaku kat dia seorang. Kenapa saya cerita juga? Sebab saya rasa bukan dia seorang mengalami benda ni. Ramai yang bila dia berhijrah, dia akan dihalang oleh orang macam ni. Saya pun tak tahu orang macam ni dia nak halang ke, dia nak galakkan ke, ataupun dia nak bagi tahu dia pandai. Tapi seriously dia tak membantu. Orang macam ni kata, saya dulu zaman dunia saya ni tak adalah serumit ini. Kenapa sekarang jadi rumit? Saya jadi macam, ya Allah, salah ke aku nak minta syurga? Saya kata dalam Quran banyak doa-doa kan, kita baca lepas sembahyang, wa adkhilnal jannah, ya Allah masukkan kami dalam syurga. Siapa tak mau syurga? Kan? Tapi jadi rumit, jadi panjang. Allahu Akbar. Saya susah hati. Kalau benda ni dibiarkan, akhirnya kita akan jadi orang kata satu budaya keagamaan yang bercakap bahasa-bahasa laras, lirik lagu tinggi punya, tapi orang jadi kosong. Dan abang apa ni? Dia tanya saya, dia kata macam mana, adakah saya salah? Tu poin dia. Saya kata tak salah. Betul ya dah apa buat tu.
Tapi dia kata ni duk minta syurga, lebih minta syurga pada minta Tuhan ni. Tak apalah, dia kata kita baru kita ikut dia. Kemanisan tu dia akan mai sendiri. Kita faham maksud orang tu, kita faham kepentingan untuk mengenal Tuhan dan cinta Tuhan. Tapi kita jangan dalam kita duk sangka kita sedang dakwah, rupanya kita sedang menjauhkan orang pada agama. Yang tu yang takut. Kita duk sangka kita bagi orang dekat ke agama, rupanya gaya kita cakap, kita tindakan kita buat orang lagi jauh dengan agama. Sebab tu bahaya pertubuhan-pertubuhan yang menggunakan pakai nama Islam ini. Dia kena betul-betul istiqamah, kena kuat dalam memelihara imej agama. Sebab nanti bila orang kata kat dia, orang tak kata kat dia, orang kata kat agama dia. Itu yang kita takut. Baik, saya sambung. Maka ini yang berlaku zaman ni, tuan-tuan. Dr. Gustave nama dia, Gustave, Le Bon, tak ada Bon ni, pernah berkata dalam bukunya Hadaratul Arab, sebenarnya Mesir telah dipaksa ni untuk menganut agama Kristian. Agama Kristian inilah yang membawa keruntuhan Mesir sampai ke tingkat bawah sekali yang tidak pernah diangkat. Bangsa ni rupanya yang menjatuhkan dia agama Kristian. Islam lah yang menaikkan setiap bangsa. Saya kata tadi kan. Sebab tu tajuk buku ni, apakah rugi dunia dengan Islam tu mundur? Bila Islam itu mundur, agama dunia akan rugi, bukan orang Islam saja. Sebab Islam lah yang mengangkat setiap bangsa. Tapi agama Kristian yang telah dirosakkan ini menjatuhkan bangsa Mesir ke tingkat paling bawah dan tidak pernah diangkat. Kecuali dengan masuknya orang Arab ke sana. Selama itu Mesir benar-benar menderita disebabkan banyaknya pertikaian agama. Selama itu bangsa Mesir saling membunuh sesamanya dan saling mengutuk sesamanya disebabkan oleh adanya pertikaian agama ini. Kita di Malaysia tak teruk sangat, meskipun kita sedih suasana di Malaysia sekarang. Kita faham mengkritik, label kita sedih, tetapi kita masih lagi dalam fasa sopan. Kita tak sampai label belah India, Pakistan, Arab yang sampai tahap bom, bunuh kerana perbezaan yang ni. Kita kira okey lagi lah, tapi jangan selesa dengan okey macam tu, bahaya. Baik. Okey, saya sambung. Cerita saya topi cepat, bergaduh pula lah, tak ya. Lepas tu saya cerita, orang marah saya gila-gila dalam YouTube. Saya cuba kata macam ni, saya kata yang melarang pun cinta Nabi, yang pakai pun cinta Nabi, cuma cara faham tak kena. Pasal yang larang tu dia risau tokok tambah yang melampau, akhirnya nanti orang akan jadikan benda tu kita faham. Kalau kita buka sangat ruang, nanti orang akan jadikan menyega, bangsa lain akan pun menyega juga, sehari orang reka macam-macam kan. Jadi macam-macam. Tapi orang yang buat pun kita faham dia sayang Nabi, dia tak manifestasikan cinta itu ke mana. Bagi saya dia kecintaan, cuma cara faham kecintaan itu berbeza. Saya cuba cakap larah yang paling tengah, itu orang tak boleh terima. Orang akan kata, mana boleh cakap macam ni? Orang ni kata, mana boleh cakap macam ni? Sudah kata, baby gambar, pakai sudah. Tak pakai sudah. Sampai saya tak larat. Saya ingat Syekh Faisal, khadi besar kan, Protestan. Orang tanya dia, Syekh, pasal apa perlih tak buat nifsu Syaban? Pasal orang perlih malah orang lain rajin. Dia gelak, dia tengah kata gitu, tapi dia kata satu tebak lah, kata pipi nak buat sudah. Pasal apa depa tak buat apa tu, dia cakap lawak lah, tapi dia bukan cakap kat kuliah, cakap sembang-sembang tu kan. Dia kata pasal berdebat lah, dia kata pasal apa tak sudah. Dia kata tak sudah benda ni. Saya ada dalam kelas di USM, banyak benda-benda yang kami belajar. Bila bincang tentang hadis ni, ada benda yang kita nampak macam okey, berbeza sikit yang tempat kita. Lecturer pesan, yang ni berbeza sikit dengan kita duk buat ni, tapi tak melanggar. Jadi jangan duk kacau. Dia kata betul. Tapi yang mereka buat ni, selagi mana ada landasan, meskipun yang kita mengaji ni ada berbeza sikit, tapi uruf setempat tu hormat. Selagi mana tak bercanggah. Okey, saya bagi contoh. Sebab tuan-tuan, orang fiqh, orang hadis semua ni, dia ibarat nelayan dengan tukang masak. Orang hadis ni dia macam nelayan yang dia kenal ikan. Orang fiqh ni macam tukang masak yang dia kenal masakan. Jadi dia nak ambil ikan tu, kena tanya orang hadis ni, ikan apa yang sesuai nak ambil. Orang hadis dia mungkin pandai ikan, tapi dia tak pandai masak. Dan dia bagi masak lah. Orang fiqh ni pandai nak campur jadi hidangan. Kita orang awam makannya. Dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, karangan Al-Imam Ramah Hormuzi, dia buat main satu riwayat kisah tentang, saya lupa nama tokoh ni, tapi tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata satu hari orang-orang hadis sedang berhimpun
Ramai-ramai duk sembang pasal hadis lah, ya. Tiba-tiba datang satu makcik perempuan, dia tanya hukum. Dia kata, apakah hukum perempuan yang haid yang mandikan mayat? Sengap. Semua buka sengap. Aku apa duk pusing tak kena fikir. Depa kan jenis bagus tak berani nak reka jawapan. Tiba-tiba satu orang lelaki ni, dalam riwayat tu sebut nama dia, antara min kibari mazhab Syafi'i ni, tapi saya tak ingat nama tu. Tapi cerita ni dalam kitab tu, ya. Dia kata boleh, tak ada masalah. Oi, korang geng hadis dengar terkejut, hang ni siapa nak jawab macam tu? Maka dia kata berdasarkan hadis, ada satu ketika Siti Aisyah Ummul Mukminin datang bulan, Nabi suruh dia tolong sikat rambut Nabi. Siti Aisyah kata, tak boleh Rasulullah, saya tengah datang bulan. Nabi kata, kamu punya datang bulan itu bukan di tangan, jadi boleh. Maka Siti Aisyah kata, aku pun sisir rambut Nabi. So daripada hadis itu aku qiyas masuk dalam hukum ni. Maksudnya makcik-makcik ni boleh bagi mandi mayat walaupun dia haid, sebab bukan di tangan. Orang hadis dengar, betul juga no. Anda tahu tak, hadis yang hang baca tadi ni riwayat kawan ni, imam ni ambil pada imam ni, imam ni ambil pada imam ni, imam ni ambil pada, maknanya dia pandai riwayat tapi dia tak pandai nak guna kat mana. Orang fiqh ni dia pandai nak guna tapi dia tak tahu riwayat tu main pada mana. Seperlunya mereka ini bersatu. Tu poin dia. Tetapi ramai saja orang yang dia pakar hadis, pakar fiqh, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ramai lagi. Dan tapi nak beritahu sekarang ni dia mungkin nampak jadi jurang sikit. Seperlunya kita itu jangan bermusuhan. Ya, serta tu sangat mengisahkan kita kan. Sebab masing-masing orang punya, orang panggil apa, area of expertise tak sama. Ya. Bila kita berbalah risaulah kan. Saya rasa dalam setiap bidang pun ada kan. Saya dalam bidang kaunseling, mungkin kepakaran kami macam saya dalam kepada perkembangan minda remaja dan dadah. Ada orang kepakaran dia tentang rumah tangga kan? Ada orang kepakaran tentang menelim, macam doktor dalam bidang kesihatan. Mungkin ada orang pakar bius, ada orang pakar bahagian kanser ke, ada orang macam-macam kan. Dia ada pembahagian dia. Okey, baik. Dapat lebih, saya pergi lagi. Saya nak pergi cepat yang Yahudi tu. Okey, tak apa, nanti tuan baca lah. Saya nak pergi yang Yahudi tu. Saya nak pergi perenggan ni. Okey. Okey. Mesir hancur disebabkan banyaknya pertikaian agama dan penindasan para penguasa, sehingga rakyatnya menyimpan rasa benci terhadap kaum penjajah dan mereka selalu menanti-nanti kedatangan bangsa lain untuk membebaskan mereka dari kekejaman penguasa Rom yang zalim. Tu yang Islam membebaskan ni baru. Siapa dia Islam, tokoh Islam yang membebaskan Mesir? Amr bin Al-As, tokoh Mesir kan. Bagi saya Amr bin Al-As bukan sahaja membebaskan Mesir, tapi dia ialah kunci kepada Islamnya Afrika. Sebab pintu masuknya di Mesir. Bila Mesir Islam, dia buka ruang kepada negara-negara yang lain selepas itu, Afrika tu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Afrika, saya tak pernah pergi, tapi saya meneliti tulisan-tulisan akademik, dia mengatakan dekat negara Afrika orang Islam sangat menyanjungi Amr bin Al-As, sangat menyanjungi dia. Kerana dia berkata kalau tak ada dia, belum tentu kita Islam hari ni. Tokoh yang hebat semangat itu. Mesir ni tuan-tuan, macam mana Rom boleh masuk? Ingat tak saya cerita sebelum ni tu, yang cerita panjang pasal Julius Caesar punya kerajaan Rom tu, kan dia pergi ke Mesir. Sejarah dia macam tu kan. Jadi panjang lah, tapi nak beritahu dia, saya secara bahasa paling mudah ni macam ni. Bila Alexander the Great mati, pegawai dia yang bertugas di menjaga Mesir, Ptolemy nama dia, Ptolemy. Dialah menggagaskan pemerintahan Ptolemaic, orang panggil Ptolemaic. Kita baca buku Dr. Al-Faris tentang kerajaan Mesir, dia cerita detail. Ptolemaic ni ada adik-beradik, adik perempuan kot. Kalau bukan adik perempuan, adik-beradik perempuan, Cleopatra kan. Tapi dia dalam tempoh yang panjang tu, bergaduh, bertengkar dan sebagainya, ditindas Cleopatra ini. Akhirnya dia dapat bantuan daripada Julius Caesar yang kita cerita tu, main daripada Rom, main bantu bercinta dengan dia, menikah, maka Julius Caesar memerintah Mesir. Lepas tu pula dia balik Julius Caesar balik Cleopatra ini ke Rom kan. Masa tu kan Julius Caesar mendapat tentangan daripada anak cucu dia, Octavian, saya cerita sebelum ni tu kan. Octavian sokong dia, yang lawan dia Mark Antony, yang juga anak cucu dia juga ni. Orang kata apa, Brutus kan, ni nak cerita tu kan. Brutus kan Brutus kan? Brutus yang lawan dia kan. Mark Antony yang geng yang kata pertahankan amanah dia macam tu. Brutus ni kata anak dia tu, ingat dah cerita kan.
Tapi memang ada cerita menarik. Profesor Abu Hassan dia sebut dalam, saya tengok dalam sinar harian, dia kata ungkapan Brutus dekat Julius Caesar ni, I love you dad but I love Rome more, kan. Ada ungkapan tu terkenal. Ya, saya tengok baru saya tahu, nak baca tak dah macam. Tapi ada setengah kita tengok, oh, kemah ayat dia tu. Okey. Jadi tuan-tuan, berlaku pembunuhan dia, kemudian Cleopatra ni menikah pula dengan salah seorang, tak silap saya, Mark Antony tu kot, nikah pula. Oh, tuan-tuan baca sejarah tu menarik. No, kemudian dia berlaku Octavian tu mesak sampai ke Mesir. Contoh ni saya cerita secara orang kata satu nada ya. Tuan-tuan baca lagi nanti menarik. Lepas tu Mark Antony tu kot bunuh diri. Cleopatra pun nak bunuh diri, tapi Octavian halang sebab Octavian nak bunuh Cleopatra tu dekat Rom. Tapi tak sempat. Cleopatra itu bunuh diri pakai pisau yang dalamnya ada bisau ulang. Oh, cerita tu panjang. Dia bersilih ganti nak beritahu kemasukan Rom ini punca daripada situ mah. Lepas tu depa hempahkan dalam kepala orang Mesir ini kepercayaan Kristian inilah. Okey, panjang cerita tu tuan-tuan. Tapi bagi saya cerita yang menarik untuk kita ambil iktibar tentang politik dan sejarah lah mestinya. Bagaimana pengkhianatan, kan saya pernah sebut sebelum ni, kerajaan yang perikatan yang gabung 3-4 parti tu sebagainya, yang akhirnya berpecah dan sebagainya kerana berbeza ideologi. Itu cerita di Mesir, yang akhirnya Mesir jadi seperti mana makin teruk. Kalau kita baca satu penulisan ni, dia bagi kat bawah ni, kitab Fathul Arab li Misr, ada dalam bahasa Indonesia, Fathul Arab li Misr, ditulis oleh Dr. Ada nama ni, Dr. Alfred apa nama dia ni, ada bahasa Inggeris pun ada. Okey, pembukaan Mesir oleh orang Arab. Dia cerita menarik. Dia kata, pasal Mesir ni akhirnya makin teruk ni. Perbincangan depa ni tentang Kristian ini merendahkan depa sampai Islam lah menyelamatkan depa. Mesir ini menjadi sebuah negara yang sebenarnya Rom guna depa ni untuk ambil stok makanan, untuk dapat jadi bantuan-bantuan buruh dan hamba, untuk nak guna Kalau berlaku perang nak ambil tentera mai, itu saja. Kristian tak pernah menganggap orang-orang Mesir ni selayaknya dengan mereka pun. Ini tuan-tuan, kalau tuan ingat sejarah Melayu, sejarah Asia Tenggara, pernah berlaku dekat mana? Spanyol. Bila mana diceritakan Spanyol lah, Spanyol dengan Filipin. Bila mana orang-orang Filipin yang masuk Kristian itu, orang-orang Spanyol tak anggap mereka itu sebagai Kristian pun, hanya terima dengan mulutnya, padahal hati mengatakan hampa ni standard kedua, kelas kedua punya Kristian. Tuan-tuan baca sejarah Asia Tenggara, Jose Rizal tulis benda tu, mengatakan orang-orang Spanyol ni suruh orang Filipin masuk Kristian. Bila jajah Filipin, orang Filipin masa tu ramai yang Islam berbondong-bondong keluar masuk Kristian, tetapi hakikatnya penjajah Spanyol tak pernah menganggap orang Kristian Filipin itu setaraf dengan mereka. Bagi mereka, kamu ini Kristian kelas kedua. Hanya orang ni yang perasan kata mereka ni Kristian. Kita takut kita bawa wacana itu dalam Islam. Bila kita ada sahabat kita yang baru masuk Islam, kalau dia masuk Islam 50 tahun pun, kita akan still anggap dia mu'alaf. Perasan tak? Kadang-kadang dia masuk Islam lama dah. Saya tersentuh benda ni bila saya tengok TV Astro Oasis, Dr. Farid Ravi cerita. Saya dah masuk Islam lama dah, pergi sama belajar di Jordan, orang masih kata saya mu'alaf. Pasal sentimen mu'alaf itu dia memberi makna yang lain dalam negara kita. Dia seolah-olah macam mu'alaf ni orang baru, hang menumpang agama kami, hang tak tahu sangat. Seolah-olahnya begitu. Okey, seolah-olah, walaupun mu'alaf ni maksud dia lain, mengangkat, mengubah hati tu. Tapi di sudut istilahi mu'alaf tu kita faham orang baru. Brother Kamarudin kuliah di Masjid Tasik Gelugok lama dulu, masjid saya. Ada satu pakcik bangkit, brother, sebagai seorang mu'alaf, dia kata, "Hey, apa mu'alaf? Aku dah Islam 20 tahun lah." Dia marah. Dia kata, "Terus bagi mu'alaf." Dia kata, "Aku dah Islam lama dah." Dia marah. Kan? Kita takut benda tu berlaku. Bila Cina masuk Islam, seolah-olah kita anggap, alah Islam tak macam Islam kami. Baru pergi dia pandai-pandai ajak kami. Takut. Pasal wacana ni Kristian pernah bawa dulu di Spanyol. Ambon, kisah Ambon, Indonesia. Bila mana Belanda meninggalkan Indonesia, ada 7,000 orang Ambon yang murtad masuk Kristian, ikut balik sengap-sengap ke Belanda. Saya baca sejarah ni, siapa tulis? Buya Hamka dalam kitab sejarah Islam, buku sejarah Islam. Dia kata 7,000 orang Ambon ini lari balik ikut Belanda dan jadi orang Kristian. Yang akhirnya Belanda tak mau terima mereka. Belanda hantar surat kepada kerajaan Indonesia baru masa tu, ambil balik orang hamba, kami tak mau. Orang Indonesia kata kami tak mau terima pengkhianat. Belanda tolak, Indonesia tak terima.
Di mana nak pi 7,000 orang yang meninggalkan jati diri bangsa dan agama dia ini? Itu nasib dia. Di mana penjajah pun tak mau, leluhur pun tolak. Itu nasib. Bila mana kita telah membuang pakaian agama dan bangsa, kita hilang jati. Kita tak kenal diri kita siapa. Saya boleh sambung lagi kan? Dia sikit lagi no? Pasal malam lah ni. Di atas setengah masjid dia kata waktu azan berhenti. Setengah masjid sampai waktu qomat 10 minit. SOP kita ikut. SOP kita ikut, insya-Allah. Hari ni macam-macam cerita SOP ni tuan-tuan. Yahudi lah, apa lah, kesian kat Dr. Zul. Tengok dekat Facebook dia tulis apa pun orang kutuk dia. Allahu Akbar. Tu orang kata no, orang baik tak boleh masuk politik tu. Kesian kat dia. Dia tulis apa pun orang kata kat dia. Macam-macam takut zaman law ni. Okey, saya sambung no. Itulah. Kalau kata zaman tu Dr. Mujahid saya rasa lagi teruk dia kena tibai sentimen lah tu, sentimen. Kita boleh ukur tuan-tuan. Minta maaf sebutlah. Kadang-kadang bila saya tengok kawan-kawan duk post ni, saya aku boleh ukur. Benda ni kalau berlaku kat kerajaan lain, hang takkan tulis macam ni. Kita katalah hati kan. Tapi simpanlah hati je lah kan. Tapi kita boleh ukur juga kawan-kawan kita yang dia bukan, dia ni memang jenis neutral. Dia ni memang jenis, walaupun dia ada parti tapi dia neutral. Kita boleh nampak kan. Tapi tak elok lah tuduh. Tapi hati seorang-seorang duk rasa macam tu lah kan. Sebab kita boleh tengok, kita kawal lama dalam media maya kan, kita boleh tahu dia ni trend dia macam mana. Dia ni akan sokong je, dia ni akan lawan je. Dia ni jenis follower. Ada jenis dia memang dia neutral kan. Tak apalah pipi orang lah macam-macam. Cuma tak apalah pipi Pasal saya teringat Tuan Zainal Garasi TV tu, dia kata hari ini media sosial telah memainkan peranan yang sangat tinggi, sangat besar berbanding media utama. Media utama ni macam hidup segan mati tak mau. Tapi betul kan, sekarang ni pengaruh media sosial lagi besar. Sebab tu sekarang tuan-tuan, TV3 dah ada channel YouTube. Dia terpaksa buat sebab dia tak boleh lagi nak berlagak macam dulu. Dulu iklan 1 minit berapa juta dah kena bayar. Sekarang tuan-tuan buka radio Sinar, Radio Era, hari-hari iklan. Datanglah buat iklan dekat TV, murah. Dia terpaksa buat promosi. Dia terpaksa buat promosi iklan dekat TV, masuk dalam radio cerita, mainlah buat iklan dekat TV kami. Sebab apa? Dulu hampa angkuh. Dulu hampa terlalu angkuh. Iklan 1 minit, 2 minit, berapa juta kena bayar. Sekarang orang banyak berapa ribu yang dekat Zuki, dekat Kokom, dekat Syahmi, siap dapat drama pendek lagi. Dan lagi ramai orang tengok. Maka terkesan apa ni tuan-tuan? Sekarang zaman sekarang ni tidak ada orang boleh mendabik dada. Anytime kita boleh jatuh, tuan-tuan. Anytime. Bukan kita kata jatuh tu kita merendahkan depan lah. Minta maaf saya tak kata macam tu. Kita bagi contoh satu orang pilot yang dia cerita komitmen dia 30,000. Bukan saya kata dia salah lah. Saya cuma nak bagi contoh. Tiba-tiba dia kehilangan kerja. Dia kata macam mana ni? Komitmen dia sebulan 30,000. Tuan-tuan. Sebab tu saya secara peribadi saya nak buat luahan sikit. Bila mana kerajaan umum bajet ni, bonus penyewa awam 600, saya takut. Saya kata lah, tak payah bagi pun tak apa. Bukan belagak. Kita pun tak nak ada duit, tapi at least kita ada gaji lah. 600 tu kalau lah kerajaan tak payah bagi kat nyawa awam ni, dia bagi kat orang ni hak hilang kerja ni, Allah, lega banyak. Tapi bagi kita ambil lah. Tapi saya ambil, saya tak guna tau. Ni buat pengakuan. Bonus saya tak pernah guna, saya bagi kat orang. Saya rasa bersalah. Kita kerja bukan masak tuan-tuan. Saya baru kerja 3 tahun, baru 3,000 lebih sikit ya. Tapi saya rasa macam, ya Allah. Tuan-tuan tengok dekat page, dekat Facebook, orang pakat memaki penyewa awam kan. Kadang-kadang bukan salah penyewa awam tu kan. Tapi dah dia dapat. Tapi penyewa awam pun janganlah duk cakap besar sangat dalam tu. Sengap sudah lah. Ni duk lawan. Duk lawan. Alah kami dapat 500 je, hampa swasta dapat berapa puluh ribu. Tak payah lawan. Sengap lah kan. Kalau kita rasa bersalah, duit tu bagi kat orang sedekah. Bayangkan berapa juta nyawa awam kat Malaysia ni. Seorang 600, darab tengok boleh pergi bantu yang hilang kerja tu berapa banyak, tanpa perlu keluarkan bajet yang lain. Sebab sekarang di musim kita tengah susah. Kalau setiap tahun bagi bonus macam sebelum ni, saya okey. Tapi sekarang ni musim kita ramai kawan-kawan yang hilang kerja. Kita kerja tak hilang, gaji tak kurang, dapat bonus lagi. Allah, saya rasa macam saya punya awam, tapi saya tak apa nak rasa seronok. Saya rasa macam Allah, boleh ikut bagi saya. Kalau saya punya saya bagi. Tapi kalau lah tak tahu nak orang tu, cikgu pula ni baru ni cuti pula sampai 20 bulan 1. Cikgu kena hantam kau-kau kan. Cikgu pun lawan, cikgu pun tak payahlah lawan. Saya pun cikgu mana cikgu ramai cikgu sini kan. Cikgu-cikgu tak payah lawan. Kita tahu benda tu, kita tak minta cuti tu, betul tak? Tapi bukan cuti pun kena mengajar online. Tapi kita tak minta dapat keistimewaan itu duduk di rumah.
Tapi bila masyarakat hantam kat komen, kita jangan lawan. Sebab kita tahu dia tengah beremosi, dia hilang kerja, dia tak ada gaji, dia tak boleh meniaga. Tiba-tiba ada kawan dia yang gaji jalan penuh, tak payah pergi kerja, dia luah. Bagi saya, kita diam lah. Dia marah saya tu kan. Sekali dia akan selesai lah. Tidak, benda ni tuan-tuan, bila cikgu dengan masyarakat tak ngam, runtuh masyarakat tu nanti tuan-tuan. Yang tu lah poinnya. Cikgu pun kita profesional. Kita fikir dia mungkin tengah emosi kot, biar kita buat mengajar online di rumah, kita mengajar betul-betul. Itu amanah kita. Cukup lah kan. Dia akan kata pasal dia tengah geram, pasal dia kerja hilang, gaji tak ada, teruk nak kena kerja. Dia ni duduk rumah, gaji 3,000, duduk rumah saja sebulan 2 bulan. Dia akan kata, cikgu apa yang tak nak kena kata, jerebu semua kena kata kan. Tapi sabar lah. Kalau kita pun nak lawan sama, tak selesai. Mesti orang kena lepas ni kena kecam biar. Ini hati saya. Mungkin saya salah. Sebab saya berbeza pendapat dengan kawan-kawan terdekat pun. Dia selalu luahkan, saya kata aku rasa tak patutlah kita dapat 600. Mesti tak betul pula. Kita habis kerja satu ahad teruk-teruk, malam-malam tu pun budak-budak dia. Kena dapat lah. Tak apa. Kadang-kadang dengan kawan terdekat pun kita berbeza. Jadi kita luahkan di media macam ni, lagi beza baik kat orang. Tapi saya luahan ni kira, bukan luahan sangat, ni kira kuliah juga ni, betul tak? Pasal kuliah kita ni, kita nak menitik beratkan akhlak, adab, pemikiran, nak bagi semua. So dulu guru dihormati, sekarang kenapa kurang? Sedih tuan-tuan bila orang doa. Bagi saya, maaf sebut, masyarakat kita kadang-kadang guru tu sendiri buat macam tu. Saya sedih lah bila awal tahun dia berdoa dengan mak cikgu perempuan lawa-lawa kan. Macam ni ayah semangat habis sekolah ni. Nak salah dia tak boleh. Cikgu tu sendiri PR dengan mak dia kan. Budak-budak jadi komoditi untuk dia guna nak up diri dia. Ada tempat dia. Ada tempat dia. Guru dulu dihormati, disegani. Sekarang pun dihormati, bukan kata tak. Tapi ada beberapa tempat yang buka ruang kepada masyarakat untuk hantam dia. Tu point dia. Ada baru ni video cikgu perempuan seorang dah beletiang. Itu saya okey, macam nampak dia naluri kecikguan dia tu kan. Dia bukan lebih kepada nak jadi handsome, nak jadi lawa. Bukan kita kata ni sebab kita tak handsome. Kita pun ada rupa agak sikit, kata nak langsung. Tapi kita rasa macam ini bukan kerja dia. Jadi tahu dia jadi biar ni kata kat orang pula. Baru tadi orang kata, "Ustaz bagus, macam mana ustaz tak kata kat orang?" Saya kena jaga yang tu lah. Tapi tak apa, ni umum kan. Saya risau. Benda ni saya risau. Maaf, saya tinggi sikit tak apa. Saya kasar sikit yang malam ni. Cikgu ni, apa yang lebih menyedihkan bila masyarakat kita, bila cikgu tu dianggap pekakah seks. Maaf sebut, bukan semua lah, 1-2. Konotasi dia apa? Novel cikgu apa? Cik tak boleh sebab cikgu apa banyak? Kan ada novel Cikgu Suraya kan. Saya tahu, saya pun nulis, saya baca. Bukan saya baca dulu. Saya baca penulisan-penulisan ni semua tentang perkembangan novel-novel tentang lucah lah. Satu zaman 1930-an, perkembangan novel nama perempuan. Si Zubaidah, Hikayat Faridah Hanum, apa lagi, Melati Kota Baru. Banyak nama-nama perempuan. Bukan kerana seksism, bukan. Tapi sebab zaman itu perempuan ditindah. Perempuan cuma sekolah dekat darjah 6 ya. Sekolah menengah tak payah sekolah. Sebab apa? Sebab nanti dia sekolah pun dia akan masuk dapur juga. Pemahaman tu berlaku 30-an, 40-an, 20-an. Sebab tu tokoh-tokoh macam Hamka, macam Zakbar, macam 5-6 tokoh lagi, Syekh Al-Hadi, Hikayat Faridah Hanum, menulis novel-novel roman percintaan, tapi tunjang tersirat cerita dia adalah nak angkat perempuan. Ada satu novel, Apa Dosaku Kerana Jadi Wanita, zaman tu. Tuan-tuan baca? Saya baca. Sebab tu yang membentuk sejarah guni sekarang ni, bila kita baca genre yang banyak, kita akan lebih berlapang dada. Novel, tapi dia mengangkat cerita tu macam tu. Dia ada tujuan kemasyarakatan. Cikgu Suraya ni sebut dia, semua orang tahu, it is an open secret. Benda tu kan? Sedih tuan-tuan bila mana novel lucah, tapi dalam bahasa sastra kami panggil bahan mawujud. Subjeknya adalah cikgu. Tu poin saya. Kalau kita tak mulakan yang tu, bagaimana benda tu nak jadi? Tak tahu nak abang, susah hati saya. Tuan tak faham maksud saya. Sedih tuan. Sedih. Sebab dia memberi kesan yang lain kepada budak-budak kita. Dia akan masing-masing, maaf sebut,
Malam ni tinggi sikit. Tinggi biar bukan tinggi pun, bukan bahasa tu tinggi. Perbincangan ni agak merisaukan, agak dewasa. Setiap budak ada cikgu seraya dia sendiri. Tu point saya. Sebab saya kaunselor psikologi, saya faham. Setiap budak bila dia membaca novel itu, dia ada cikgu seraya dia sendiri di sekolah dia. Bahaya tu. Saya kaunselor berhadapan dengan orang macam ni. Tuan-tuan, takut tu. Tapi kita masih lagi bertengkar benda-benda yang bahaya budak-budak kita ni, tuan-tuan, sekarang ni. Budak saya seorang, tuan-tuan support, saya sebut nama dia dalam ni, Haziq. Senior dia nama Haziq. Saya sebut nama dia, saya berani. Dia satu orang budak saya, klien saya, budak sekolah. Dia dekat kelas ketinggalan sikit, betul. Dia saya syak dia autism. Tapi dia ada masalah sikit. Cikgu-cikgu suka main komplain kat saya. Dia kata, "Pak, udah pergi tengok Ustaz, budak ni dalam kelas tak mau belajar, main tu sorang-sorang." Dia tak disiplin, tak teruk, tapi dia lengung tu, subjek periksa dapat 0/100. Macam dengan main ustaz tu, berlaku kat saya, sekolah saya. Lepas tu saya duduk siasat. Saya tak pergi kat dia terus, saya siasat keliling dulu. Rupanya dia ada TikTok, dia macam budak 46 tu. Dia suka buat slow mo semua tu, tapi tak padan dengan dia dalam kelas tu. Tapi cikgu-cikgu bukan hantam lah. Budak ni dia boleh fokus 5 minit, lepas tu dia melilau. Cikgu bukan kata lah, bukan semua, tapi ada yang kata. Kita tak nafi, ada cikgu ni, ada cikgu emosi. Jadi saya panggil dia, saya sembang dengan dia, saya record video apa, saya nak simpan bukti kalau jadi apa-apa kan. Dia cakap apa saya, tapi saya tak buka contoh. Aziz, kenapa Aziz dalam kelas subjek teruk? Saya tak kata aku tu lah. Saya kata, Aziz, TikTok channel nama apa? Dia terkejut, saya tanya aku tu kan. Dia cerita, tu buat cabaran Maggi ramen tu style. Dia mula cerita. Dia contoh, dia kata. Tu saya tanya dia, Aziz, budak 46 dengan coki. Tanya anak banyak tahu lah. Budak 46 dengan coki apa beza dia? Dia boleh hurai kat saya, doktor, macam dia hurai khilaf antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik tu. Betul kan? Dia kata coki ni Pak Uda, budak-budak panggil Pak Uda. Coki ni Pak Uda, terus ramah, suara jadi tinggi. Coki ni dia auto. Dia tak manual. Dia pakai apps. Dia punya slow mo tu. Budak 46 dia sendiri. Sendiri. Dia tu dia cerita lah, budak 46 duduk mana coki. Betul. Seronok kan. Kemudian saya kata kat dia, cikgu kata bawa saya masuk. Cikgu kata Haziq bawa dia mengaku bawa dia kata dia tak boleh fokus. Tapi dia minat buat video. Saya beli satu mic, saya hadiah kat dia. Saya suruh dia buat channel YouTube. Dia ada channel YouTube, tapi ada 2 video pasal makan Maggi bagus tu lah. Saya hadiah dia satu mic. Saya kata Haziq buat, tapi orang nak Haziq buat video macam ni. Apa yang dalam kelas lagi cikgu ajar tu, ambil poin-poin yang sampel, Haziq buat video, tapi cerita cara Haziq lah. Cara nak buat menari ke, nak apa kau buat. Dia betul juga no. Barulah Haziq ni dapat ilmu dan dapat bawa keluar bagi kat orang. Dia macam lurus sikit, dia tahu. Okey. Saya bagi dia mic. Dia keluar satu 2 video baru dia keluar lah. Kementerian lah apa. Dia cuba buat dah. Bila saya mesej kawan-kawan dalam sembang santai ni, kata tolong like bagi banyak sikit. Yang follower dia 3 orang lah. Tapi tiba-tiba naik dekat 60 orang 70 orang dah. Alhamdulillah dia pakat tolong like, pakat tolong follow dia, saya suruh follow kan. Bagi dia seronok. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ni dia masuk kelas. Bukan saya kata sebab saya bagus dah. Kebetulan bidang saya. Jadi saya tahulah. Dia jadi semangat nak fokus sebab apa? Dia nak ambil point, aku nak cerita dalam video sekejap ni. Walaupun dia mungkin niat bukan untuk periksa ke apa, tapi kurang-kurang dia dapat mana tu. Pasal dia nak hurai pula. Alhamdulillah sekarang. Tapi itulah cuti sebulan tak bayar kan. Tapi kita doakan. Tuan-tuan nak support, tuan-tuan support. Nanti saya bagi nama penuh dia. Tuan-tuan tengok video dia yang awal-awal dulu, memang kita nampak okey. Doktor mungkin doktor nampak okey, fizikal dia, cara dia okey. Ada something dekat budak ni. Tapi tak apalah, kita support dah. Dia bukan kekurangan, dia kelebihan yang lain. Ya, dia kelebihan yang lain dia. Sikit lagi. Nak cerita tak cerita juga. Lepas saya bagi tesis statement, baru seronok. Saya main bulan depan, kita cerita benda tu detail pasal pergaduhan Yahudi dan Nasrani. Macam tu baru puas, tergantung ya. Yahudi dan Nasrani ni tuan-tuan, cerita yang menarik dia, yang akan kita cerita nanti ni, bagaimana Yahudi ni saya biasa jumpa dalam Bible. Dulu saya banyak quotes ayat ni, tapi sekarang bila saya lama tinggal, saya lupa ayat berapa chapter mana. Tapi memang ada. Bila Yahudi ni tinggalkan Tuhan dia, akhirnya dia akan jadi bangsa yang sampah dan disumpah. Dia pergi mana pun dia akan diusir, dan dia mengharapkan siang akan cepat malam, dia mengharapkan malam akan cepat siang. Itu dalam Bible. Memang dalam sejarahnya dia pun ni tak pernah aman. Okay. Tetapi perseteruan terbesar Yahudi bukan dengan Islam tau. Asalnya dengan Kristian.
Islam lah yang menyelamatkan Yahudi sebenarnya. Orang Yahudi yang jujur, dia kena mengaku yang ni, dan dia mengaku. Yang menyelamatkan Yahudi adalah Islam. Tuan-tuan baca sejarah Sumpah Albania. Jadi satu perkataan untuk Sumpah Albania tu. Memang orang Albania kalau sumpah, orang kerak dia putih dua pun dia tak akan langgar sumpah dia. Memang dibincangkan dalam psikologi bagaimana pemikiran sumpah orang Albania. Ada satu perkataan, Sumpah Albania tu dia ada satu perkataan dia. Istilah dia tu. Bosa. Apa satu perkataan tu tuan cari. Basa kot. Tapi ada. Dia pun ni yang banyak tolong orang Yahudi dulu. Masa orang Yahudi kena hantam teruk di Eropah. Dan orang Yahudi tak lupa benda tu. Lupa dah benda tu. Bukan tolong sebab tolong atas nama Yahudi, atas nama kemanusiaan. Okey, baik. Saya nak pergi tesis statement untuk yang kita bincang bulan depan. Tuan-tuan, bila mana pertempuran antara Rom dan Parsi berlaku, saya cerita yang tu. Okey. Parsi kan agama Majusi, Rom kan Kristian. Masa orang Yahudi duduk dalam negara Rom, di negara Arab ni bawah Rom, di Syam semua ni. So depa kena tindah. Tapi tindah pun tak teruk sangat. Tindah aku tu lah macam orang Qibti buat dekat orang Bani Israel zaman Nabi Musa tu. Macam tu lah. Jadi hamba semua tu. Sebab bangsa Israel ni, sekali dia dapat nama, sekali dia dapat peluang, dia akan jadi sangat zalim. Bila dia tengah rendah, dia akan sangat melutut. Itu perangai Bani Israel, perangai Bani Israel dan perangai Yahudi ni. Okey, perangai dia macam tu. Bila dia lemah, dia sangat melutut. Bila dia kuat, dia sangat kurang ajar. Baik. Jadi point saya nak bagi tesis statement dia. Di mana bila datang kerajaan Parsi masa tu, saya lupa nama raja tu, dalam buku ni disebut. Saya rasa dia sebut. Dia mai serang kerajaan Rom, huru-hara, orang Yahudi lah yang paling celaka. Dia ambil kesempatan, dia pergi bunuh orang Kristian ni. Tak cukup dengan bunuh, dia pergi bakar gereja, dia pergi buat macam-macam ni. Ya, dia pergi buat macam-macam sampai tahap dalam buku ni sebut. Kalau buku ni buku lain yang saya baca, tapi saya ingat lagi. Dia kata orang Parsi pun tak buat kat orang Kristian macam mana orang Yahudi buat. Sangat teruk. Lepas tu tuan-tuan, Herakles mai selamatkan Kristian ni, usir orang Parsi keluar. Bila dia mai, orang Yahudi ni pergi sembah Herakles ni, pergi bagi hadiah, pergi bagi macam-macam ni. Betul, kami memang sokong orang Kristian, kita memang teruk orang Parsi ni. Jadi gitu. Lepas tu dia bagi hadiah, dia berkata kepada Herakles, wahai raja, kami nak jaminan perlindungan. Kami orang Yahudi yang menetap di dalam negara Kristian, kami nak jaminan perlindungan. Herakles pun bersumpah dia akan bagi jaminan. Lepas tu tak apalah, Herakles pun buat restructure of kerajaan Rom Timur ni. Kemudian dia berjumpa dengan orang kampung. Orang kampung kata, betul ke tuanku bersumpah nak tolong orang Yahudi? Betul ya, dia pun bagus. Bagus apa tuanku? Sebenarnya bulan depan kita sambung. Apa benda sebenarnya tu? Nanya itulah orang Yahudi. Itu dan saya nak bang. Orang Yahudi yang paling celaka kali berbanding orang Parsi. Dia bercerita kat Raja Herakles. Herakles dengar tu dia terkejut. Dia nak buat apa kita sambung bulan depan lah. Dalam subtopik terbaru, pemusuhan antara kaum Yahudi dan Nasrani. Itu subtopik yang kita akan bincang bulan depan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa lahum malaikatul muqarrabin wa ahlina fi diyatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al la fila wa la ma'na wa la tataba'una syaqiyyan wa la matura wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.